AB Channel. Dari segi fakta dan logiknya hari ini tuan-tuan, mereka kata mereka cukup jumlah hari ini yang menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim sudah menjadi 152 orang tuan-tuan. 152 orang maknanya apa tuan-tuan? Kalau 40 orang lari pun Datuk Seri Anwar tetap akan kekal menjadi Perdana Menteri. Kalau 40 orang lari. Hari ini dia melalak terpekik terlolong macam siamang. Dok kata cukup jumlah tuan-tuan. Dia kata dia nak gulingkan kerajaan kerana nak selamatkan Islam. Bila kuasa ada di tangannya untuk buat keputusan, bila baginda tuanku menitahkan gabunglah kamu, bersatulah kamu, dia tolak. Sebab apa dia tolak tuan-tuan? Sebab apa dia tolak? Sebab dia hanya ada 73, Anwar ada 82. Kalau dia bergabung dengan Datuk Seri Anwar, dia hanya jadi timbalan Perdana Menteri. Dia tak boleh jadi Perdana Menteri. Betul tak betul? Nasib baik tuan-tuan, Allah Ta'ala tarik kebijaksanaan kepada diri dia. Jatuh bodoh sekejap. Cuba kalau dia boleh beza 73 dengan 82, mana lagi besar? Tak kepayah kita tuan-tuan. Betul tak? Bila Allah Ta'ala tarik kebijaksanaan dia ni, dia tiba-tiba lupa Anwar dapat 82 kursi, dia dapat 73 kursi. Dia tetap nak jadi Perdana Menteri. Last kali tuan-tuan, baik-baik boleh jadi timbalan Perdana Menteri, dia jadi kluster mahkamah. Betul tak betul? Baik-baik orang tak tahu bahawa Perikatan Nasional, parti yang melaksanakan rompakan dengan projek-projek skandal Jana Wibawa, hari ini orang dah tahu. Baik-baik orang tak tahu PAS dan Perikatan Nasional telah mendapat duit daripada toke-toke judi. Sekarang orang dah tahu. Betul tak betul tuan-tuan? Ini semua saudara, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka pakai duit Jana Wibawa, pakai judi, mereka rasuah rakyat Terengganu, rakyat Kelantan, rakyat seluruh Malaysia tuan-tuan. Ada yang dulu tuan-tuan, mak bapak bagi RM10 pergi sekolah. Kalau kat sebelah sini belanja tak banyak, RM2, RM3 pun. Betul lah? Tiba-tiba datang pilihan raya, ada yang dapat RM150. Yang mana yang dah pencen dapat I Fitri, I beli, I itu, I ini, I love you, ambil sampai RM600. Itu sebabnya tuan-tuan, walaupun dekat hujung pilihan raya tu, orang dah tolak dah PAS ni. Orang dah tolak PAS ni, tak nak PAS ni. Tetapi bila dapat I Fitri ni tuan-tuan, ramai yang kabur mata. Betul tak? Ramai yang kabur mata, akhirnya pangkah PAS juga. Itu yang keluar. Wallahi saya undi PAS. Itu yang keluar cerita dekat pejabat adun diserahkan duit. Itu yang keluar cerita dekat masjid disampaikan duit. Pejabat daerah pun tolong edarkan rasuah ni tuan-tuan. Dan bukti pilihan raya di Kemaman ini menunjukkan PAS parti rasuah, parti yang telah meras rakyat dia tuan-tuan. Nak tipu macam mana? Saya kalau tanya saya secara peribadi, saya boykot pilihan raya. Apa guna kita buat pilihan raya tuan-tuan? Orang dah makan rasuah, partinya dibenarkan bertanding lagi. Patutnya kurang-kurang satu penggal tak dibenarkan bertanding. Betul tak betul? Patutnya calon mereka pun satu penggal tak dibenarkan bertanding. Ini di Kuala Terengganu mereka dah bagi rasuah pada rakyat, dah kantoi. Mahkamah dah putuskan memang dia hilang kelayakan sebagai ahli parlimen. Parti dia boleh bertanding, dia boleh bertanding, dapat undi lagi banyak lagi. Tuan-tuan, biarlah orang Kuala Terengganu je orang kata gila. Jangan sampai orang Kemaman pun saudara di label benda yang sama. Orang kena tangkap kerana rasuah, kita tambah undi dia. Patut tak patut tuan-tuan? Tak patut. Kenapa dia nak jadi Perdana Menteri? Sebab sedap tuan-tuan. Apa tak sedapnya tuan-tuan? Dengan kuasa yang ada pada dia, dengan 114 orang pilih dia. Saudara, bila orang nak buat pilihan raya ni, undi tak percaya di parlimen, dia boleh tutup parlimen. Betul tak? Kemudian dia boleh daruratkan negara. Bila darurat negara tuan-tuan, dia boleh belanjakan duit tuan-tuan ini saudara tanpa bawa pergi ke parlimen. Itu yang kita tahu, 600 bilion dibelanjakan. Dia nak dapat kelebihan ini sekali lagi. Takkan kita nak bagi tuan-tuan? Dia dah tak ada modal. Nak hasut orang untuk benci kerajaan PMX ini tentang Islam. Dari segi dana yang kerajaan peruntukkan untuk orang Islam
tahun lepas, tahun 2023 punya bajet belanjawan 1.5 bilion tuan-tuan. Sebelum tu lagi kurang. Datuk Januar dia naikkan 1.5 bilion. Untuk tahun depan naik lagi 400 juta tuan-tuan. Jadi 1.9 bilion ringgit. Jadi macam mana dia nak kata kita ni tak jaga Islam? Jangan dok percaya dengan Papa Gomo ni. Papa Gomo semalam cakap saya duk lipat Raja Petra. Raja Petra kata Datuk Zahid sedang sakit. Zahid sakit akan digantikan oleh Hishamuddin Tun Husin. Saya cakap mana datang Hishamuddin nak jadi Presiden UMNO? Tuan-tuan, pertama sekali, parti mana pun, UMNO ke, PAS ke, DAP ke, PKR ke, kalau Presiden tu letak jawatan atau meninggal ke atau apa jadi pada dia, yang memangku mesti timbalan, betul tak? Lepas timbalan ganti dengan naib. Naib UMNO ada 3. Lepas naib nombor 1 giliran naib nombor 2. Naib nombor 2 giliran naib nombor 3. Lepas tu Susah Agung, Bendahari Agung, Ketua Perangan. Lepas tu MT UMNO. Saya pun ada cat juga kan, MT UMNO. Tak ada, jauh lagi. Tuan-tuan, Hishamuddin masa dia digantung keahlian dia hanya Ketua UMNO bahagian. Kalau katalah nasib dia baik macam saya dulu ahli majlis tertinggi dipecat sebab saya tak suka parti saya bersekongkol dengan Mahathir. Saya dipecat sebab saya lawat, saya menentang. Bila saya dipecat, mula-mula saya diterima balik menjadi ahli biasa, tapi saya merayu supaya saya diberikan balik keahlian lama, dibatalkan pemecatan. Bila parti buat keputusan dibatalkan pemecatan, saya diletak balik sebagai MT UMNO. Lepas tu bertanding, menang balik. Jadi kalau Hishamuddin masa dia digantung ataupun dia dipecat macam KJ, jawatan dia ialah Ketua UMNO bahagian, maka dia akan diletakkan balik sebagai Ketua UMNO bahagian. Macam mana dia jadi pemangku presiden? No way tuan-tuan. Lepas tu Papa Gomo duk goreng. Dia kata sebenarnya maksud Raja Petra ni bukan Hishamuddin menjadi pemangku pemangku Presiden UMNO, tetapi dia mengambil alih ahli-ahli parlimen di dalam parti UMNO untuk ditarik menyokong Perikatan Nasional. Saya nak beritahu dengan tuan-tuan, macam saya sebut tadi, dalam perjanjian aku janji dinyatakan dengan jelas bahawa seseorang ahli parlimen itu telah memberi kuasa kepada ketua parti untuk berunding dan membuat keputusan siapa nak diangkat menjadi Perdana Menteri dan dengan parti mana kita nak membentuk kerajaan. Maknanya apa? Maknanya kalau misalnya tuan-tuan saudara Datuk Zahid sakitlah umpamanya, digantikan dengan Datuk Seri Muhammad Hassan. Tuan-tuan, Datuk Seri Muhammad Hassan akan menjadi pengurusi Barisan Nasional dan dia adalah ketua parti yang baru. Maka tuan-tuan saudara, di bawah Akta Lompat Parti, keputusan membentuk kerajaan ini mestilah tuan-tuan saudara dibuat oleh ketua parti. Macam mana Hishamuddin yang bukan ketua parti dia boleh buat keputusan bagi pihak Barisan Nasional? Tak mungkin berlaku. Semua ni sampah tuan-tuan. Itu sebab kalau bolehlah orang macam Papa Gomo, Cikgu Bat, siapa lagi? Raja Petra, sampah-sampah masyarakat ni tuan-tuan, kita tak payah tengok. Otak kita jadi confused saudara. Tak mungkin boleh berubah tuan-tuan. Dan saya nak beritahu, keputusan ketua parti mesti dibuat secara en bloc. En bloc ni maknanya kalau keputusan ketua parti kata kita sokong kerajaan Pakatan Harapan, maka semua ahli parlimen, kalau ada 30 orang ni, 15 tak setuju. 15 ni tak ada suara tuan-tuan. Tak ada suara. Dia mesti dibuat secara en bloc. Ini apa yang termaktub dalam aku janji dan inilah tujuan dia kita buat Akta Lompat Parti tuan-tuan. Ini tuan-tuan kena faham. Mereka memang boleh buat undi tak percaya. Contohnya lah macam hari ni 5 orang, macam Mahathir kata 5 orang ni boleh ditarik, maknanya 5 orang juga boleh menarik sokongan terhadap Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tapi saya nak tanya tuan-tuan, boleh tak
sama ada Samsuri ke Muhyiddin diangkat menjadi Perdana Menteri. Boleh tak boleh? Tak boleh. Sebab apa tak boleh? Pertama sekali saudara, nak angkat Perdana Menteri ni kuasanya di tangan ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuan Agong. Bila titah ucapan diraja Baginda Tuanku, dia kata bawah pemerintahan better ada 4 orang Perdana Menteri. Mahathir, Muhyiddin, Ismail Sabri dan Anwar Ibrahim. Beta harap inilah Perdana Menteri yang terakhir. Maknanya tuan-tuan, Baginda Tuanku Sultan Abdullah ni akan lantik tak Perdana Menteri lain dan menyebabkan Malaysia kembali tidak stabil? No way tuan-tuan. Apatah lagi ke bawah duli Tuanku yang bakal mengambil alih pada 31 Januari, iaitu Baginda Tuanku Sultan Johor, yang kita pun tahu bagaimana ayahanda Baginda dikhianati oleh Mahathir, dikhianati oleh Muhyiddin. Saya masih ingat lagi bila Baginda Tuanku almarhum Sultan Iskandar meninggal dunia, mangkat almarhum. Ketika itu Muhyiddin nak pergi melawat pun terpaksa standby dekat Hotel Hyatt ni tuan-tuan. Marah sebab Baginda marah kerana terlalu banyak tanah-tanah di negeri Johor telah dijual oleh Muhyiddin ketika itu. Sehingga kan ada gurauan yang mengatakan bahawa Muhyiddin menangis di tanah perkuburan Mahmudiah. Orang tanya dengan dia, Tan Sri, kenapa Tan Sri nangis? Dia kata, saya nangis bukan orang mati, saya nangis kerana ini je tanah saya tak boleh jual. Macam tu sekali tuan-tuan. Jadi hari ini tuan-tuan, jangan kita terkeliru dengan kata-kata nista puak-puak belah sana. AB